kita dah bersiaran daripada studio Kak Zaidah untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ini adalah episod yang ke-215. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah, kalau kabut sikit hari sampai terlambat ya kita kena live. Tapi tak apalah. Kita teruskan juga walaupun dah lambat. Okay, hari ini akan lambat setengah jam, minta maaf disebabkan sibuk sangat di studio hari ini. Ya, okey. Alright, Alhamdulillah, minta love, like, share dan komen. Nampak dah love. Like banyak tu. Ya. Okey, so assalamualaikum semua viewers. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini dan sorry ya hari ini agak lambat setengah jam. Lebih dekat 45 minit ni. Ya. Tapi tak apalah. Kita teruskan. Kita teruskan juga lah ya. Untuk yang dah menunggu tadi minta maaf ya. Tapi kita ada beritahu tadi ya. Awal-awal tadi yang kita akan lewat sikit pendahulu. Alright. Okey, ada ramai Kak Zaidah. So jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, apa yang kita nak buat ini lagi ya? Okey, kita nak bake hari ni marble red velvet cheesecake. Ya. Marble red velvet cheesecake. Okey, bahan-bahan dia kita perlu ialah 250 gram butter. Butter ni kita nak kena cairkan nanti sekejap lagi ya. Lebih kurang 1 buku lah butternya. Kemudian kita perlu pusingkan boleh? 1 sudu makan cocoa powder, 280 gram gula kasta, 200 gram susu kotak UHT penuh krim, 170 gram tepung gandum, 1 sudu teh baking powder dan setengah sudu teh bicarbonate of soda. Kita guna 3 biji telur saiz A, grade A dan 1 sudu makan coklat red velvet Imalco. Kalau perempuan tak ada red velvet Imalco, gantikan dengan 1 sudu teh vanilla. Ya. Okey. Kalau ada red velvet Imalco, perempuan guna 1 sudu makan red velvet Imalco. Ini ialah perasa untuk red velvet. Kalau tak ada tak apa sebab tak semua tempat ada jual red velvet ni ya. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk keknya. 250 gram ataupun 1 buku butter yang saya dah masukkan dalam ni untuk dicairkan sekejap lagi. Kemudian kita guna 1 sudu makan cocoa powder, 280 gram gula kasta, 200 gram susu kotak penuh krim, 170 gram tepung gandum, 1 sudu teh baking powder dan setengah sudu teh bicarbonate of soda, 3 biji telur saiz A dan 1 sudu makan red velvet Imalco. Kalau tak ada, gantikan dengan 1 sudu teh vanilla. Okey. Untuk bahagian B ialah untuk cheese dia, kita guna dekat sini is 330 gram cream cheese. Cream cheese ni perlu dikeluarkan terlebih dahulu ya, biarkan dia at room temperature. Ya, 330 gram cream cheese. 180 gram gula kasta, 30 gram thick cream ataupun cooking cream 30 gram dan 1 biji telur. Saya ulang lagi sekali untuk cheese-nya, 330 gram cream cheese, 180 gram gula kasta, 30 gram thick cream ataupun cooking cream dan 1 biji telur. Okey, kita buat keknya dulu. Keknya perempuan boleh guna loyang 9x9 ataupun 10x10. Ya, ini 9-9 atau 10-10. Perlu dialas kertas 2 lapis. Maksudnya kiri dan kanan. Sebelah sini sekeping dan sebelah sini sekeping. Ya. Okey. Kita perlu pertama sekali panaskan ataupun cairkan butter. Ada siku ni degil sangat. Dia suka. Daripada tadi saya geram. Okey, kita cairkan butter dahulu. Cairkan butter hingga dia cair ya. Tak perlu mendidih lah, asalkan dia cair je pun dah okey lah ya. Cairkan butter, 1 buku butter lah, lebih kurang 250. Siapa yang nak pakai butter yang salted atau unsalted, guna yang salted ya.
Kalau yang guna butter biasa tu memang dia tak ada lah macam farm cow, apa lagi ya, buttercup, itu semua tak ada salted, tak ada unsalted ya. Yang ada unsalted dan salted ni ialah butter yang jenis premium ya. Kalau perempuan nak guna butter yang premium, perempuan guna yang salted ya. Okay, kita cairkan dulu butternya. Okay. Lepas cair ni, kita akan masukkan cocoa powder dalam butter panas ni. Yes, kita ada tetamu juga tadi yang nak, tapi kita start lambat. So dia pun tak boleh tunggu, dia dah balik. Ya, ada 2 orang tadi nak tengok live ya. So sorry, hari ni kita lambat sikit start. Alright. Okay, now butter dah cair, kita tutupkan api. Nampak tu? Tak ada lagi ketulan butter. So bermakna butternya dah completely cair. Kita masukkan cocoa powder. Okay. Oven perlu dipanaskan ya pada suhu 180 degrees ya. 10 hingga 15 minit kena preheat oven. Okey, ni dah siap. Kemudian di mixer kita akan pukul telur bersama dengan gula caster. Kalau perempuan nak pakai hand whisk pun boleh ya. Ataupun apa tu, mixer tangan ya. Pukul high speed hingga dia kembang. Ada apa-apa Ben yang kita boleh jawab ke, ada apa yang bertanya? Tak ada. Semua tengah concentrate. Sikit. Okey, sekejap ya, kita tunggu dia kembang sikit ya. Kemudian kita akan masukkan susu dalam ni dan kita masukkan melted butter bersama dengan koko. Baru last sekali kita masukkan tepung gandum. Oh, Kak Zaida lupa tadi nak sebut, kita juga perlu gunakan sedikit pewarna merah. Ya, pewarna merah. Boleh ulang suhu bakar 180 degree selama kita perlu bakar lebih kurang 35-40 minit hingga 45 minit. Terpulang ya. Tengok kepada oven masing-masing lah. Okey, kita pukul dia hingga dia kembang macam ni lah. Dia nampak tu? Hingga dia kembang je. Perlu pukul terlalu naik sangat. Okey. Okay, sekejap ada orang mention suara kejap ada kejap tak ada. Macam mana ni? Sekejap ya. Hari ni agak ruaya sikit, minta maaf. Okey. Dah siap ni. Dah siap dipukul gula dan telur. Kita pukul hingga kembang. Kemudian masukkan susu dulu ya. Susu UHT penuh krim. Masukkan semua ya. Kemudian dikacau. Kemudian kita masukkan melted butter bersama dengan cocoa powder. Kacau lagi. Kemudian masukkan tepung gandum yang dah diayak ya. Tepung gandum, baking powder bersama dengan baking soda ataupun bicarbonate of soda. Ratakan.
Okey, kemudian kita masukkan pula ni red velvet Imalco, ya. Kalau perempuan tak ada red velvet Imalco, letakkan 1 sudu teh vanila. Kita guna 1 sudu makan red velvet Imalco. Red velvet Imalco ni biasanya dia dah ada colouring dalam dia, ya. Tapi masih tidak cukup untuk kita nak jadikan dia red velvet cake di bahagian bawah. So, kita perlu tambah sedikit pewarna merah. Sebab red velvet ni memang sedia maklum, memang dia merah menyala, ya. Memang dia very merah. Red velvet ni, ya. Okey. Ini setelah saya campurkan sedikit pewarna merah dan perempuan boleh tengok warnanya. Okey, nampak tu? Merah, ya. Merah menyala. Alright, kemudian kita akan tuangkan ke loyang yang kita dah letakkan, alaskan dengan parchment paper. Ini yang saya dah siapkan, ya. Kita letak 2 keping kertas. 1 di bahagian atas, di bahagian bawah dan 1 di bahagian atas. Okey, kita akan tuangkan adunan ni. Kemudian kita perlu bakar hingga lebih kurang 35-40 minit, terpulang kepada oven masing-masing. You kena check, ya, double check. Sebab kadang-kadang oven dia slow, ya. Oven Kak Zada ni agak slow sikit. So dia makan masa lebih kurang dalam 40 hingga 45 minit. Okey. Sekarang ni saya tak mahu kita tunggu lama sebab kita nak kena bakar selama 40 hingga 45 minit. Jadi Kak Zada sekarang ni cuba fokus dekat sini. Saya dah bakar, ya, dah bakar. Nampak tu? Saya dah bakar. So kita terus buat dia punya cheese topping menggunakan kek yang ada dekat sini. Jadi kita tak perlu nak menunggu untuk bakar lagi sekali. Okey, boleh dapat, ya, perempuan? Alright. So ini rupanya keknya ni, ha. Ya, kita perlu masukkan di dalam oven. Kita bakar antara 35, 40, 45 minit. Perempuan ambil lidi, cocok di bahagian tengahnya, ya. Kalau dia tak melekat tu maknanya keknya dah masak. Okey. Ini rupa keknya. So saya tak mau bakar yang ini untuk nak tunjuk, ya, sebab nanti kita akan makan masa yang lama untuk nak siapkan, ya. Sebab kita punya program ni live. Kalau saya recorded mungkin saya boleh tunjuk yang dah ready. Okey, kita akan masukkan di dalam oven. Okey, sementara tu kita akan buat cheese toppingnya. Cheese toppingnya kita perlulah pukul cream cheese. Cream cheese ni kena pada suhu bilik, ya. Dia tak boleh sejuk daripada fridge. Nanti pukul dia akan bergentil, berkedel, ya. Okey, kita perlu pukul dia bersama dengan gula custard. Pukul hingga dia lembut lah, ya. Hingga dia lembut. Kemudian baru kita masukkan telur dan krim, ya, ataupun thick cream kita ni, ataupun thick cream Kak Zara guna yang ini, ya, ataupun you boleh pakai juga embok. Ini cooking cream ataupun thick cream, ya, whipping, cooking, pouring semua boleh. Yang ini, ya, ataupun boleh juga guna embok, ya. Okey. Kita pukul hingga dia lembut. Kak Zara scrape side dia sekejap, ya, sebab side dia tak kena ni, ya. So we need to scrape side dia, ya. Biar dia bila kita pukul tu biar dia merata lah. Okey. Alright, pukul lagi.
kita masukkan telur. Masukkan thick cream ya. Okey. Dan pukul hingga dia betul-betul kembang ya. Kembang dan you nampak dia kembang lah. Dia macam dia okey, nampak tu? Okey. Ini rupa dia. Ini rupa dia. Can you see? Nampak tak? Macam ni. Ya, dia agak pekat lah ya. Kemudian kita perlu ambil sedikit, lebih kurang dalam 2 hingga 3 sudu makan. 3 sudu makan. Kemudian kita perlu letakkan sedikit pewarna merah. Just pewarna. Kalau you nak taruh imalco pun boleh juga. Just pewarna merah. Untuk kita nak buat marble di bahagian atas. Okey. Itu cream cheese ya Kak Zaidah? Ni adunan daripada cream cheese ni. Ya, kita ambil kemudian kita warnakan. Okey, kek Kak Zara rasanya dah masak. Yang kita bakar tadi. Okey. Alright, sekarang ni Kak Zaidah sebentar ya, boleh bagi beberapa minit sebentar untuk sound checking. Ramai yang komen di sini kata suara tak jelas. Macam mana tu Kak Zaidah? Okey. Macam mana? Saya pun suara tak tahu nak buat macam ni. jelas. Tengok sebelah tu. Okey tak? Okey. Okey Yes. Alright. Okey. Okey, kita keluarkan keknya. Kek ni dah dibakar lebih kurang 40 minit. Cantik ya? Macam tu. Ambil saya lidi. Lidi. Ya, ini rupa keknya lah. Yang kita dah bakar. Dan kita akan tuang cheese ya di bahagian atas. Saya nak tunjuk macam mana kita cocok dengan lidi. Okey, saya tak ada tadi sebab saya tengah fokus dan tengok suara ada masalah. Saya tengok ada ramai yang komen ada masalah dengan suara. Tapi kita terpaksa teruskan sebab hari ni live kita agak lambat. Jadi kita terpaksa teruskan ya. InsyaAllah nanti kita cuba usahakan untuk buatkan short video untuk you all. Untuk Okey, kita cocok tak ada melekat tu maknanya kek kita dah masak ya. Okey, now kita akan tuang cheese kita ni. Cream cheese kita ke atas kek ni lah. Okey. Kita ada tetamu kat sini. Dari Kelantan. Alhamdulillah. Saya ada ya. Okey, kita akan spreadkan dia ya. Kek ni jangan overbake ya. Ni Kak Zada dah overbake about 10 minutes ya. Tapi tak apalah. Kalau dapat jangan overbake ya. Okey. Kemudian kita akan letakkan tumpuk-tumpuk merah ni. Tak melt ke cheese tu panas-panas Kak Zaidah? Taklah. Dia melt sekejap je. Jadi kita kena buat pantas.
Okey. So, kita akan lepas ni perlu dibakar lebih kurang 15 minit. Seperti yang Kak Zaidah katakan tadi, jika tuang keknya tengah panas, jadi you kena cepat ya. Kena cepat ya. Dan Kalau kita tak akan tunggu dia sejuk sekejap boleh. Saya tak ada masa nak tunggu dia sejuk. Tak perlu sejuk sangat. Dia agak-agak 15 minit. Tapi pun dia tak boleh lama ya. Nanti dia shrink. Kek tu akan mengecut. Okey, dah siap. Kita akan terus bakar selama 15 minit. Suhu dia Kak Zaidah? Sama, still sama ya. 180. Alright, ni dah siap. Okey, ada apa-apa Bel yang kita nak jawab? Alright, ada. Yes, sebab saya tak ada jawab apa-apa ni dari tadi, dari mula. Sebab tengok Kak Zaidah busy tu. Macam mana tu? Terkejar-kejar masa. Terkejar-kejar berebut-rebut nah. Okey, Pia. Tolong. Kasih clear. Alright, ramai juga. Okey. Yes. Mesti ada yang tertanya-tanya sebab masuk kan tadi tiba-tiba Kak Zaidah tengah buat. Okey, hari ni menunya adalah marble red velvet cheesecake ya. Something yang lain. Kan selalu kita dengar marble cheesecake sama ada coklat ataupun regular marble cheesecake. Yes. So, hari ni marble cheesecake Kak Zaidah dengan flavor red velvet gitu. Kita ada tetamu kita ni ya. Kita ada tetamu ya di sini. Datang dari thank jauh you ya. so much. Dari jauh. Dari mana? Oh, Pasir Mas Kelantan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shopping ke kat KL? Dalam rumah adik sambil-sambil shopping lah ya. Oh ya ke? Shopping kicap saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kena ambil banyak tu kalau dah shopping tu. Okey, kalau nak tempah kek dengan Kak Zaidah boleh ke? Saya tak ambil tempahan lain daripada apa yang kita jual di kedai lah ya. So yang ada di kedai Kak Zaidah yang itu memang senantiasa adalah kita ada kek kukus buah, kek lapis kita ada a few types of kek lapis. Kek lapis cempedak, lapis durian, Betawi, kita ada lapis prune, lapis red velvet dan lapis pandan gula Melaka. Dan kita ada juga marble Nutella. Lagi kek apa kita ada? Marble Nutella butter cake kita ada butter cake juga. Kita ada butter cake. Okey Kak saya sementara kita tunggu 15 minit di dalam oven, apa kata kita ulangkan resepi Kak Zaidah. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk keknya ya. Untuk keknya 250 grams butter, kita cairkan butternya. 1 sudu makan cocoa powder, 280 grams gula caster, 200 grams susu kotak penuh krim, 170 grams tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, setengah sudu teh bicarbonate of soda, 3 biji telur grade A dan 1 sudu makan red velvet Imalco. Kalau perempuan tak ada red velvet Imalco, perempuan boleh guna 1 sudu teh vanilla. Okey. Kemudian kita juga untuk cheese-nya 330 grams cream cheese. Sekejap ya. Langkah apa Kak Zaidah ni? Sekejap asyik nak tengok ni. Tangan ngaba yang sebelah ni ya. Alright. 330 grams cream cheese. Saya pakai hari ni agak susah nak cari cream cheese. Saya pun tak tahu ya. Macam stok dia tak ada. Puas juga cari cuma saya dapat hari ni Bega. Bega tu ialah Tatura punya brand lah ya. Saya dapat Bega. So kita guna Bega ataupun perempuan boleh guna apa-apa. Philadelphia, Anchor, ada L ya. Ada a few more lah ya. Saya guna hari ni ialah Bega cream cheese ya. Kemudian 180 grams gula caster, 30 grams stick cream. Kak Zara guna hari ni ialah Milux ni ya, Milux ni. Milux Go. Kalau tak ada, you boleh guna Embok. Pia, ambilkan Embok. Itu. Itu yang kotak purple. Itu. Dia tak nampak. Boleh? Okey, saya nak tunjuk ni. Ini yang selalu perempuan boleh dapat ialah macam ni, jenis macam ni, Embok.
Ya, ini saya beli kotak kecil. Dia ada kotak besar Mbok ni, ya, cooking cream. Okay, ini boleh dapat mana-mana lah, kat Hero pun ada ni ya. Kalau yang ini you kena pergi supermarket like Jaya Grocer, Village Grocer ya. Antara mana-mana lah, asalkan cooking cream ataupun thick cream ya. Kita guna 30 gram, kemudian 1 biji telur grade A untuk cheese-nya. Alright Kak Zaidah, ada Yes. banyak soalan ni. Allah. Okey, untuk cheese yang kita masukkan 15 minit ni, Yes. api atas bawah atau atas sahaja? Api atas bawah. Okey, lagi satu soalan. Nabila, saya ada soalan. Kak Zaidah cakap kek dia overbake tapi tak merekah atau gelap. Kenapa saya bakar ikut suhu 180 degree Celsius tapi kadang kek keluar merekah dan gelap di bahagian atas? Itulah yang Kak Zada cakap tadi. I always, bila setiap kali saya bakar kek, saya selalu mention about masing-masing kena monitor masing-masing punya oven. You kena master your oven, you kena faham oven you. Walaupun suhu dia sama 180, tetapi setiap oven kepanasan dia agak lain. Walaupun suhu dia sama. Dia punya kebesaran oven, dia punya luas oven, tinggi rendah oven ya. Macam oven Kak Zada ni quite besar. Ni pun saya masih tak faham sangat lagi. Sebab saya baru beli ni masa bulan puasa ya. So saya masih belum 100% understand dia. So saya masih nak kena banyak kali bake baru saya dapat dia punya tu. So kalau mungkin puan rasa kalau 180 cake you jadi brown ataupun jadi merekah, itu maknanya suhu dia panas. So you can reducekan to 170. 160, 170 ya. Kalau sekali kita buat dia merekah, 2 kali kita buat dia merekah, maknanya suhu 180 tu agak panas pada you punya kek lah. So you kena kurangkan sikit. Dia merekah tu bukan apa ya, sebab bahagian atas permukaan kek tu dia dah garing. Tapi kat dalam tu dia masih belum masak lagi. Dia masih nak naik lagi. Itu yang dia tolak bahagian permukaan tu, yang permukaan tu merekah. So bermakna oven you terlalu panas. So you reducekan kepanasan dia. Ya. Alright. Alright, ada satu lagi soalan ni. Boleh gunakan brown sugar kalau tak mahu guna gula caster? Boleh je lah. Loyang berapa inci? Kak Zada pakai 10 ataupun 9. Antara 10 dan 9. Okey, untuk loyang 10 atau 9 petak ya yang Kak Zaidah gunakan petak, hari ini. Sebab brownies dia tak boleh tinggi. Brownies tak tinggi ya. Dia tak macam kek. Kalau kek tinggi. Brownies memang agak-agak paras dia 1,5 inci. Dia biasanya tak tinggi brownies. Okey, rakan-rakan viewer, jadi tunggu ya, sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan postkan resepi penuh ya. Jadi hold on tight. Ada juga saya nampak ni ramai lagi ni yang berikan resepi untuk hari ni. Okey, saya filter lagi. Sapura Baharum ada pembetulan di situ patutnya ya. Untuk baking soda ya, dia adalah setengah teaspoon ya. Jadi saya ada lagi ni satu ni saya tengah run through. Okey, saya bacakan 250 gram butter. Okey, dicairkan bersama 1 sudu makan cocoa powder, 280 gram gula caster, 200 gram susu UHT full cream, 3 biji telur grade A, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh baking soda, 1 sudu makan red velvet Imalco. Betul. Okey, sementara ni Kak Zaidah tengah keluarkan kek. Actually dia panas lagi ni ya. Saya tak boleh keluarkan lagi yang sebenarnya. Dia masih panas ya. Masih melekat. Masih melekat dia. Dia actually kalau anything dengan cheese, you kena tunggu dia sejuk. Saya tak sempat nak buat awal. So inilah rupa yang saya dah buat. Ya, tapi dia masih panas lagi ya ni. Tengok tu berpeluh Kita try kita paksa dia masuk dalam freezer, tapi dia masih belum sejuk lagi. Right. Okay. Actually cheesecake, apa-apa cheesecake you kena keluarkan dia at least 3, 4, 5 jam macam tu ya, baru dia cantik. Ini rupa yang saya dah bakar awal. Ini dah siap lah ya yang saya bakar awal tadilah. Okay, tapi masih belum, saya tak boleh keluarkan lagi. Dia masih lembut ya. Tapi cheese-nya dah tak melekat di tangan. Tengok tu. Ya, when you tekan dia, dia tak melekat di tangan. Alright, so bermakna lebih kurang 15 minit. Jangan terlalu bake dia. Dia tak boleh, once you dah pour cheese, you tak boleh over bake dia. If you over bake dia, dia akan merekah nanti. Ya, so lebih kurang dalam 15 minit aja, you terus angkat. Okey, ini rupanya yang kita dah siapkan. Okey, Bel, sementara tu kita boleh tanya apa lagi soalan? Alright, Yes. pewarna yang Kak Zaidah menggunakan adalah oil base, gel base, water base. Yang mana?
Mana-manalah. Cuma gel base agak mahal pakai je lah yang macam ini Water base Kak Zaidah gunakan water hari ni. base ke oil base, tapi janganlah kalau gel tu mahal. Gel tu biasanya botol-botol kecil tu kan. Not worth lah kalau you buat, sebab apa satu botol tu pun dah RM7-8. Macam ni satu botol RM12 tapi banyak. Ini yang cair, ya, yang cair. Water base lah Water base. Dia tak ada Okey. masalah. Cantiklah kek, memang cantik. Memang cantik ya. Memang Okey, cantik betul, dahsyat. kita Saya tak boleh zoom in keluarkan lagi. sebab dia masih panas. Masih suam lagi ni. Kalau saya keluarkan nanti cheese-nya akan terbuka. Tak cantik lah. Tertarik Tertarik sekali, ya. Kita kena tunggu dia sejuk dulu baru kita boleh keluarkan. Alright, kalau kita nak tunggu dia sejuk berapa lama tu Kak Zaidah? Paksa je lah masuk dalam ice box. Berapa lama agak? Lama 3-4 jam dah boleh lah. Alright, hari ni Kak Zaidah kata kalau you nak pakai yang premium butter, anda boleh gunakan salted butter ya untuk resepi ni. Okay, again, ada masih lagi yang baru tune in dan tanya menu apa? Menu apa ni? Dah siap dah? Apa ni Kak Dah siap? Zaidah? Dah siap ya? Marble Red Velvet Cheesecake. Yes. Bawahnya kek, atasnya cheese. Yes. Adunan cheese. Sedap ni ya? Alright, okay, kita nak confirmkan Imako. Imako adalah 1 tablespoon 1 tablespoon. Sis Smart Toby. 1 tablespoon red velvet Imalco. Kalau tak ada, sebab saya tahu banyak tempat yang tak ada red velvet Imalco. Kalau sekian tak ada, gantikan dengan vanila, tapi 1 sudu teh sahaja. Jangan pakai 1 sudu makan pula. Nanti dia wangi sangat. Ya, hanya kita guna red velvet Imalco 1 sudu makan. 1 tablespoon. Kalau tak ada, gantikan dengan vanila 1 sudu teh vanila. Ya. So jadi dia taklah kuat sangat kalau you pakai vanila ya. Alright, Kak Zaidah nampak sebab tadi ramai yang baru masuk. Apa kata Kak Zaidah bagi tahu cara dia secara ringkas yang cara daripada awal kita pukul dan masak sehinggalah jadi macam ni. Okey. First kali you kena cairkan butter, cairkan yang 250 gram butter sehingga butternya cair, kemudian masukkan cocoa powder dalam butter yang panas tadi. Kemudian ketepikan, kemudian pukul telur 3 biji bersama dengan gula kasta 280 gram. Pukul hingga kembang. Kemudian masukkan susu sebanyak apa tadi? 200 gram susu UHT penuh krim ke dalam adunan telur. Kemudian masukkan pula butter yang telah dicairkan bersama dengan cocoa powder tadi. Ratakan dan akhir sekali masukkan baking powder, bicarbonate of soda dan tepung ke dalam adunan tadi. Dah ratakan adunan dia cair, you jangan takut. Adunan dia memang cair. Kemudian ratakan, last sekali baru masukkan 1 sudu makan red velvet Imalco. Ataupun kalau saya ulang lagi ya, kalau tak ada red velvet Imalco, gunakan 1 sudu teh vanila. Jangan 1 sudu makan pula, nanti too strong. Vanila kuat ya baunya. Okey. Dan lepas tu tuangkan ke loyang 10 kali 10 inci ataupun 9 kali 9 inci yang beralas dengan kertas. Kertasnya perlu dialas kiri dan kanan. So bermaknanya you buat 2 layer kertas lah, 2 keping. Kertas panjang, masukkan ke tepikan, kemudian yang sebelah sini masukkan ke tepikan. Dia akan jadi macam ni. Tu. Ni Kak Zaidah tangan ni gatal-gatal pula pergi usik dia tadi, dia dah terbuka ya. Sepatutnya jangan diusik hingga dia sejuk. Tak sabar kan? Tak boleh nak buat apa yes, tapi tak apalah, asalkan tengah dia cantik. Alright. So untuk cheese dia. Okey, sorry. Teruskan. Lepas tu perlu dibakar pada suhu. Perempuan kena tengok ya. Ini saya memang tahu sangat ni ada banyak masalah bila membaking. Sebabnya you tak biasa bake. You kurang pengalaman tau. Bila baking ni you nak kena selalu bakar baru you boleh master you punya oven. Okey, kalau sekali you bakar dia hangus ataupun dengan suhu 180 untuk 40 minit, dia merekah, dia coklat atas, maknanya lagi sekali kalau perempuan buat, kurangkan panas dia. Mungkin 160 hingga 170. Ya. Okey, bakar pada suhu 180 selama 35 hingga 40-45 minit. Cocok dulu di bahagian tengahnya. 35 minit you dah boleh cocok. Tak payah tunggu 45. Ya, takut nanti kalau dia dah overcook dia akan mengecut. Dia akan longkah. Sebab kita taruh parchment paper, dia akan melongkah kalau dia terlebih bakar.
dia terlebih masak. So 35 minit dah boleh cocok. Sekiranya you rasa dia macam lembik, masukkan lagi di dalam oven lagi 10 minit. Okey, boleh faham ni ya? Jangan tunggu 45 minit baru cocok. Itu kita takut you bakar dah terlebih masa. Kek you akan mengecut. Bila mengecut nanti whatever topping you tuang, topping you tu akan meleleh ke bahagian tepi. Nanti dia jadi nipis lah, tak berapa cantik. Tu saya harap perempuan boleh faham itulah ya. Okey. So lepas itu perempuan keluarkan kek, tuang topping dia. Topping dia pukul cream cheese bersama dengan gula dulu hingga dia rata, kembang, gebu, kemudian masukkan telur dan masukkan thick cream. Pukul lagi hingga dia betul-betul nampak sebati. Lepas tu tuangkan di atas kek tadi, bakar selama 15 minit. Jangan overbake. Kalau overbake, dia akan satu color dia tak cantik, dia akan a little bit merekah nanti kalau dia bakar lama lah. Ya. Okey, asalkan bila you pegang dia, dia tidak melekat di tangan, maksudnya dia dah masak. Untuk cheesecake ni, you perlu simpan di peti sejuk, baru dia sedap. Baru dia tak melekat bila you potong. Ya, cheese-nya set dan baru you boleh potong. Ini tak boleh panas-panas potong dia, tak berapa sedap. Ya, dia kena makan sejuk. Alright? Alright, Okay. Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ni, iaitu marble red velvet cheesecake. Special hari ni Kak Zaidah. So maknanya kalau you nak makan besok, you buat hari ni. So tomorrow you potong, dia cantik. Kalau hari ni you buat pagi, you nak makan tengah hari, you potong tak cantik, dia akan melekat-lekat sikit kat pisau tu. Dia belum set betul. Ya. So perlu sejukkan dalam peti sejuk sebelum you potong dia. Okey. Alright, topping boleh tak? Tak payah letak telur, jadi tak perlu bakar balik. Kalau tak perlu bakar, you kena ada gelatin. Ini cheese you tak boleh bukanlah main sebarang. You must understand about cheese ya. Cheese you kalau you tak bakar dia tanpa telur, kalau you just nak buat chill, dia kena ada fresh cream ataupun dia kena ada gelatin to set dia. Kalau tidak dia tak nak set. You keluarkan dia lembik lah, dia cair nanti. Ya. Sebab lagi pula ada gula dekat dalam, you dah beat dia akan lembik ya. Dia tak bertahan lama. So you kena biasanya kalau chill ataupun tanpa dibakar, cheese ni normally kita akan add fresh cream pada dia, fresh cream yang kita dah pukul asing. Kita akan gaul dengan dia dan selalunya cheesecake dia ada gelatin untuk nak bagi dia set. Kalau tidak puan potong sekejap 5 minit dah lembik. Ya. Leceh lah kalau kita nak makan dia meleleh-leleh kan. Sebab itu kita guna gelatin, tapi guna yang kita ada halal gel sekarang, dah tak ada masalah ya. So tak perlu risau tentang gelatin sebab ramai kot yang rasa risau about gelatin ya. Tapi kita dah ada halal gel. Halal gelatin. Boleh kukus tak? Ya? Boleh kukus tak? Kukus lain. Kukus bancuhannya lain ya. Kukus bancuhannya lain puan. Dia ada cheesecake kukus lain ya. Kalau nak cuba buat je lah. Tak jadi jangan cakap dengan saya. Saya cakap bakar. Nanti kan takut. Tapi kalau you nak eksperimen sendiri, why not try lah. Okay, Mariati Arifin mungkin boleh try. Risiko ditanggung sendiri. Aduh, thank you so much ya. Yes. Alhamdulillah resepi kita dah selesai untuk hari dah selesai. ini. Okey, Kak Zaidah. Okey. So insyaAllah kita saya tak boleh tunggu yang ini ya sebab kita tak ada masa. Ni pun dah dekat pukul 2 dah marah orang. Ya. Alright. So ini rupanya yang saya dah buat. Masih suam lagi. Saya tak boleh keluarkan. Saya tak berani nak keluarkan sebab takut dia terkeluar tak cantik. Ya. So kita tunggu dia sejuk nanti baru kita keluarkan dia. Ya. Okey, ni rupa red velvet marble cheesecake kita. Ni sedap ni. Ya. Yang buat dia sedap ialah one thing cheese, another thing kita ada thick cream kat dalam, and then kita ada red velvet flavour. Sedapnya. Dia ada red velvet Imalco, itu yang buat dia sedap. Viewer kita dekat sini ada last ke soalan lagi, sebelum kita endkan live. Mungkin Kak Zaidah boleh potong, kita rasa-rasa je lah, walaupun lembik pun tak apalah. Tapi you kena tengok ya, you pegang dia tidak melekat di tangan. So bermakna dia dah masak, cuma dia belum berapa set. Dia belum tak berapa set lagi ya. Alright. So okay, insyaAllah Bel, kita jumpa lagi insyaAllah
minggu hadapan, hari Isnin, harap-harap tak ada lagi tak ada kelang kabut ya. Hari ni agak memang kelang kabut sikit. Mohon maaf ya, ada Mohon sound maaf. trouble tadi dan juga lambat kita live hari ni dan juga agak proses hari ni agak cepat sedikit. Minta maaf. Okey. Maklum. Ada time kita kelang kabut tapi boleh handle. Ada time kita macam gini kelang kabut sangat hari. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Doakan yang baik-baik untuk Kak Zada agar sihat dan kita boleh kongsi lagi resepi dengan you all semua dan insyaAllah kita jumpa lagi. So till then, Assalamualaikum, bye. Bye semua. Assalamualaikum.